السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Terima kasih pengacara majlis, sahabat saya yang berhormat Cikgu Azman, berapi-rapi di malam ni, nak supaya tuan-tuan tidak jadi barwa kepada DAP dan PH. Boleh tak? Hasrat beliau, Pulai ini asalnya merupakan kubu kuat UMNO Barisan Nasional. Dulu Tan Sri Mamat Rahmat berpenggal-penggal beliau menjadi pemimpin di sini. Demikianlah kita lihat nasib UMNO. Lebih malang mana-mana parti politik yang bergabung dengan DAP, undinya akan merosot. PAS pernah bersama setelah mana DAP menerima beberapa prinsip yang disepakati dalam Pakatan Rakyat. Walaupun ada perkara yang beliau tak setuju, tetapi beliau tak boleh menentang. Gagasan yang kita terima pada waktu itu ialah gagasan agree to disagree. Perkara yang tidak sepakat, kita tinggalkan, kita terima sebagai benda yang tak disepakati. Tetapi pengalaman PAS, bila mana DAP mula campur tangan dalam urusan hal ehwal orang Islam yang tak ada kena-mengena dengan mereka. Bila PAS membentang rang undang-undang pindaan pada Undang-Undang 355 dan Dewan Negeri Kelantan, dia bantah pada tak ada kena-mengena dengan non-Muslim. Demikian juga bila kita bawa Undang-Undang 355 ke Parlimen, Tuanku Presiden bangun untuk bentang, terus dibantah pada tak ada kena-mengena dengan urusan orang bukan Islam. Dan kita buat keputusan, kita tidak boleh bersama dengan mereka yang hanya melihat kepentingan diri dan sanggup tinggal kawan bagi menghadapi memastikan sokongan kepada DAP. Ini sedikit pengalaman PAS. 2 kali DAP keluar daripada, pertama Barisan Alternatif, yang kedua Pakatan Rakyat. Kedua-duanya sewaktu menghadapi pilihan raya di Sarawak. Dia bimbang bila mana DAP bergabung dalam Barisan Alternatif, pengundi-pengundi Sarawak tidak akan mengundi calon-calon DAP. Lalu dia isytihar keluar daripada Barisan Alternatif. Kecuali DAP Pahang tak keluar. DAP Pusat isytihar keluar. Selepas pilihan raya, dia join semula. Dan sekali lagi, bila berlaku pilihan raya kecil, pilihan negeri di Sarawak, waktu dalam Pakatan Rakyat, dia keluar daripada gabungan. Maknanya satu parti yang tuan-tuan boleh nilai. Saya sebut DAP walaupun DAP bukan bertanding sini, tapi yang bertanding proksi DAP. Yang dicalon di sini ialah proksi kepada DAP. Sebab tu tuan-tuan nak tahu, senang je. Tuan-tuan tegur DAP, yang bela ialah PAN, yang bela ialah Parti Amanah. DAP tak bela, DAP senyap. Kita serang DAP, yang akan jawab besok, yang akan jawab ialah Parti Amanah. Maknanya mereka ini bertindak bagi pihak DAP. Di peringkat awal kami dalam PAS, kita tahu sebahagian di tokoh-tokoh yang bersama dalam Pakatan Rakyat, dalam Pakatan Harapan hari ini, sebahagian besar mereka inilah daripada PAS, khususnya daripada Parti Amanah Negara. Bermakna mereka ni sebenarnya, mereka masih sampai ke hari ini, allowance pencen yang mereka terima tu hasil daripada perjuangan ahli-ahli PAS
Jentera PAS kempen memenangkan dia. Pencen yang dimakan hari ini pun hasil titik peluh keringat petugas-petugas PAS yang memenangkan dia. Tetapi sebahagian besar pimpinan, walaupun disebut oleh Presiden Parti Amanah, dia keluar ni kerana Presiden PAS kononnya menukar daripada gagasan negara Islam kepada negara berkebajikan. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Ya. Yang jelas sebenarnya tuan sekalian, dia keluar ini setelah mereka tewas dalam pemilihan Muktamar PAS pada tahun 2015. Ya. Sebab mereka masuk serentak, bertanding semua jawatan utama untuk take over, untuk ambil alih kepimpinan PAS. Daripada Presiden sampai Jawatankuasa Kerja PAS Pusat. Dan mereka tewas semua. Sebahagian besar tewas. Antara yang tak tewas ialah Yang Berhormat ya, Sarudin Ayub ya. Sarudin Ayub almarhum, beliau bertemu dengan saya, dengan Cikgu Pa di Pejabat Agung ya. Semoga Allah curahmat kata beliau ya. Minta izin untuk hadir dalam pertemuan di Muar. Kononnya untuk nasihat kawan-kawan, jangan keluar pada PAS dan jangan tubuh parti baru. Dia minta izin pada saya timbalan Presiden pada waktu itu, mengalahkan Saudara Mat Sabu dalam pemilihan. Dia minta izin untuk pergi. Saya kata boleh. Sebab dia yakin pergi tujuannya pertama nak nasihatkan kawan-kawan jangan keluar pada PAS. Bahkan Mak Sabu sebelum itu pun sebut, tuan-tuan kalau saya keluar pada PAS, tuan-tuan jangan ikut saya sebab masa tu saya dah gila. Betul tak? Ya. Video tu ditayang balik. Yang kedua, nak nasihatkan jangan tubuh parti baru. Tapi bila pergi, akhirnya dilancarkan pada malam tersebut. Ini sejarah. Ya. Sebab itu bagi kita, pilihan raya ini ialah bukan hanya proses memilih pemimpin. Ya. Tuan-tuan, insya-Allah 9 bulan tuan-tuan akan diberi peluang memilih pemimpin, wakil rakyat di Parlimen Pulai. Disebut tadi oleh Cikgu Azman, betapa pentingnya. Saya pun duk tengok hikmah apa yang sebenar terselindung di sebalik pilihan raya kecil Pulai ni. Ya, sebab dia jadi unik, sangat unik. Pertama, Johor ada pilihan raya negeri sebelum negeri-negeri lain buat pilihan raya. Kemudian waktu gelombang Perikatan Nasional melanda seluruh negara, Melaka dengan Johor tak termasuk. Sebab pada waktu itu pengundi-pengundi di Melaka, di Johor belum menyaksikan gelombang kebangkitan Perikatan Nasional untuk menolak PS dan menolak BN. Maknanya seolah-olah pilihan raya ini dia menjadi satu petunjuk kepada seluruh rakyat Malaysia. Apakah Johor termasuk dalam gelombang yang bersama-sama dengan kebangkitan rakyat di seluruh negara untuk menangkan calon Perikatan Nasional. Yang kedua, Parlimen Pulai menjadi indikator, menjadi pemisah di antara kerajaan PMX ini yang dapat 2/3 majoriti atau hilang 2/3 majoriti. Ini sangat penting. Disebut tadi 2/3 majoriti ini dia resiko besar, terutama persepadanan pilihan raya ya. Perkara-perkara nak dibawa sepatutnya dibentang dalam parlimen nak dibawa. Contoh isu 3R tak pernah dibincang. Mana ada akta, mana ada undang-undang yang boleh dakwa bila seorang tu menyentuh 3R. Tak ada akta pun. Tiba-tiba Perdana Menteri umum seolah menjadi satu peraturan, jadi undang-undang. Saya setuju dengan apa disebut oleh Cikgu Azman tadi. Kita orang Melayu takkan tak boleh bercakap isu bangsa kita. Kalau macam tu bubar saja UMNO. Sebab UMNO slogan dia mempertahankan bangsa, agama, tanah air. Kalau tak boleh bercakap bangsa, buat apa lagi ada UMNO?
Kalau tuan-tuan tak nak bubar, kita bubar malam ni. Setuju tak? Hari ini sokongan-dokongan para rakyat kepada UMNO terus menjunang. Mungkin sebahagiannya orang kata kerana Presiden UMNO. Saya setuju. Saya bersama dengan Tuanku Presiden, selama bila kita bentuk Penyatuan Ummah MN, Muafakat Nasional, matlamat kita umat Melayu kena bersatu. Kita dah hilang kekuatan ekonomi, kita dah hilang kekuatan perundangan. Bukan lagi undang-undang yang berjalan negara kita, undang-undang yang kita gagas sebelum penjajah datang. Kita hanya ada kuasa politik saja di kalangan orang Melayu. Tun Razak pada masa itu lepas berlaku terai 13 Mei 1969, kemudian terbubarnya perikatan, parti perikatan, terbentuknya Barisan Nasional. Tun Razak jemput PAS untuk duduk sama, mari bersama demi masa depan negara kita. Akhir PAS setuju, duduk bersama, runding bersama. Tun Razak minta supaya PAS dibubarkan. Seluruh ahli PAS masuk UMNO semua. Biar orang Melayu atas satu parti saja, satu suara saja. Pada masa itu Tun Razak, Datuk Asri, termasuk Presiden Setiausaha Agung kedua parti, kita runding, kita bincang. Akhir kita beritahu PAS, pendirian PAS kita tidak akan bubar parti. Cuma kita setuju menjadi satu-satu komponen dalam Barisan Nasional. Sebab orang Melayu kena ada backup. Kalau apa-apa berlaku pada UMNO, sekurang-kurangnya orang Melayu ada satu lagi parti tempat orang Melayu berteduh bernaung. Dan ini disetujui oleh Tan Sri Hamid Albah. Pada waktu itu Setiausaha Agung UMNO. Kenapa? Sebab kalau apa-apa berlaku pada UMNO, sekurang-kurangnya ada satu backup kepada parti orang Melayu. Betul, yang berlaku tahun yang dimesyuarat tahun 70-an, hari ini berlaku depan mata kita. UMNO memang hilang pengaruh, hilang kekuatan. Kalau tuan-tuan tengok data yang ada dalam Pelah-Pelah dulu, kita dapati UMNO merupakan parti yang walaupun ahli dia ada 3 juta, undi dia dapat tak sampai 1 juta. UMNO pilihan raya baru ni hanya dapat dekat 900,000 saja. Ahli dia 3 juta, 2 juta lebih ahli UMNO dah tahu ni UMNO. Maknanya ahli UMNO sendiri hilang keyakinan pada UMNO, pada pimpinan UMNO. Sebab sebahagian tadi sebut, dia berbohong dengan perwakilan, berbohong dalam majlis tertinggi. Yang besar kali langgar sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, no Anwar, no DAP. Tuan-tuan, orang langgar sumpah terang-terang. Jadi pemimpin yang disanjung dalam UMNO. Sebab tu bagi saya ucap terima kasih banyak pada rakyat UMNO yang masih lagi sayang pada UMNO. Tak apa, duduklah. Sebab mereka lihat peluang itu ada. Kalau bertukar pemimpin, insya-Allah muafakat tu akan muncul kembali. Ini niat hasrat semua pihak, tuan-tuan. Maknanya kalau pulai ni jatuh kepada calon yang PS ni, UMNO tak ada peluang untuk dapat balik kursi ni. Sebab incumbency kekal pada parti yang menang. Akan datang parti yang menang dia mewakili, bukan lagi UMNO. Satu demi satu UMNO akan hilang kursi, hilang pengaruh, hilang kekuatan. Sebab itu bila kita lihat Tun Razak akhir setuju pandangan daripada Setiausaha Agung dia, pandangan Datuk Asri, kita duduk bersama. PAS dalam muafakat politik, kita cuba memperkukuhkan agenda Penyatuan Ummah ini. Untuk makluman tuan-tuan, walaupun benda ni tak pernah diceritakan, last kali mesyuarat MN ialah pertemuan Presiden UMNO bersama timbalan, Presiden PAS dengan timbalan. 4 orang bertemu, dan kami sebut perlunya orang Islam Melayu di Malaysia ni perlu gabungan, perlu bentuk kekuatan muafakat. MN kena teruskan agenda dia. Sebab dalam gagasan awal, kalau tuan-tuan tengok,
walaupun ini sejarah, tapi penting untuk kita fahami. Ya. Sebab sejarahlah kerana itu menjadi cerminan kepada kita untuk move forward, untuk masa depan kita. Sebab tu dalam Quran Allah sebut cerita sejarah umat-umat dulu. Kenapa? Supaya umat kemudian jangan ikut perangai umat dulu. Ya. Ambil pengajaran yang berlaku pada umat dulu. Ya. Pada masa itu tuan-tuan sekalian, kita minta supaya umat ini bergabung tiga-tiga parti. Timbalan Presiden UMNO kata UMNO yakin boleh menang 2/3 majoriti. Kalau PAS tak bersama pun yang akan mati esok PAS. PAS akan hilang undi, hilang pengaruh. Bahkan disebut kalau buang 40% pun dia yakin boleh menang lagi. Ini yang berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi kita, bila kita bentuk muafakat ini, kita lihat kepentingan dalam konteks Melayu Islam. PAS dalam sejarah muafakat politik, kita mengalu-alukan ketibaan Dr. Sri Azmin Ali. Takbir! Sila. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kalau kita balik pada poin saya besar ialah memilih pemimpin ini sangat penting. Kata hukama, An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan ikut corak hidup pemimpin. Sebab itu bila kita pilih pemimpin kali ini, kita nak wakil yang mewakili tuan-tuan di Pulau ini daripada Perikatan Nasional. Boleh tak? Kita harus bekerja keras. Walaupun kita akui cabaran agak besar di peringkat Parlimen Pulai. Tetapi saya nak yakinkan masyarakat bukan Melayu khususnya peringkat Tionghoa yang digambar-gemburkan bahawa gelombang hijau ni menyebabkan akan berlaku kemunduran. Bahkan pemimpin DAP menyebut kalau gelombang hijau ni menguasai, kuih-kuih Hindu akan dirobohkan, rumah ibadah orang Islam akan disekap. Pelbagai perkara dibuat. Tuan-tuan sekalian, PAS dah merintah Kelantan 35 tahun. Dengan satu parti majoriti. Bukan bergabung dengan parti-parti lain. PAS menang di Kelantan dengan PAS saja 2/3 majoriti. Maknanya PAS boleh pindah mana-mana peraturan, mana-mana undang-undang, mana-mana akta yang kita nak buat di peringkat Kelantan. Boleh buat sebab kita 2/3 majoriti. Tetapi walaupun kita menang 2/3 majoriti, kita jamin kita lantik wakil bukan Melayu dalam kerajaan negeri. Di peringkat parlimen, semua wakil gerakan dilantik dalam semua parlimen di Kelantan. Saya di Kubang Krian ada wakil gerakan, kita lantik duduk dalam pentadbiran kerajaan di peringkat semua parlimen. Agama-agama, rumah ibadah tidak diganggu. Kehidupan masyarakat non-Muslim tidak diganggu. Bahkan kita menggagaskan keadilan kepada semua rakyat, semua kaum. Jadi sila calon kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, insya-Allah. Pada Zul Kefri Jaafar. Takbir. Kita ada beberapa nama, beberapa penceramah lagi. Saya tidak cadang untuk ambil masa panjang. Tapi saya nak nyatakan pada tuan-tuan sekalian bahawa pentingnya pemilihan tersebut dibuat. Dan perkara besar yang akhir yang saya ingin sebut ialah betapa besarnya peranan wakil rakyat yang tuan-tuan pilih ini
untuk mewakili kita di Pulau ini dalam Parlimen di Malaysia, kan dimenafikan 2/3. Yang kedua, tuan-tuan akan lihat perbezaan dari segi peranan wakil-wakil rakyat bersama dengan rakyat. Tuan-tuan mungkin tak pernah rasa macam mana kepimpinan, walaupun sebagai contoh Kelantan ditekan dengan pelbagai, kenapa rakyat Kelantan kekalkan kemenangan di Kelantan. Baru ni ada 2 pembangkang saja di Kelantan. Terengganu 0, Perlis 1, Kedah 3. Cantik dia tu, 0, 1, 2, 3. Ya. Maknanya, walaupun ditekan, walaupun ditindas, diugut macam-macam, dipulau macam-macam, tapi rakyat terus bersama dengan PAS mewakili Perikatan Nasional di Kelantan, di Terengganu. Kemenangan besar baru di Kedah sebagai contoh. Saya nak bawa sedikit perbandingan. Data saya di sini, untuk kita sama-sama melihat ini satu perbandingan, analisa sedikit keputusan. Ini perbandingan menteri-menteri besar di 6 negeri. Keputusan Pilihan Raya 14 dan keputusan PRN 6 negeri. Sebagai contoh di Kelantan, Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob, Dun Pasir Pekan. Kali ke-14 dia mendapat 8,352 majoriti. 8,362. Baru dapat 12,811. Sekali ganda. Di Terengganu, Dr. Ahmad Samsuri, dulu 6,000 majoriti. Baru ni 17,000 majoriti. Sanusi Makno, sebagaimana yang tuan-tuan agak, dulu dia dapat majoriti 2,000 saja. Baru ni 16,000 majoriti. Banding dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, Pilihan 14 dapat 7,808 majoriti. Baru ni 7,116. Merosot. Selangor, saya boleh cerita nanti. Pilihan 14 dapat 11,000 majoriti, 11,300. Baru ni tinggal 5,100. Negeri Sembilan, sebelum dapat 3,000, pilihan 14, 1,400 majoriti. Baru ni 2,600 majoriti. Maknanya, 3 negeri yang dikuasai oleh Perikatan Nasional, undinya 3-4 kali ganda berbanding kali ke-14. Berbanding 2-3 menteri besar daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO. Merosot jauh. Makna apa dia? Keyakinan rakyat sebenarnya dah hilang, ya, kepada PS dan BN. Ya. Sebab itu Pilihan Raya baru ni kita menyaksikan bagaimana mereka buat perubahan besar kepada Perikatan Nasional, dan saya yakin 9 bulan nanti Pulai juga akan membuktikan bahawa kita akan memberi kemenangan kepada calon Perikatan Nasional. Boleh tak? Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.